Jangan cerita tentang pandangan PU. Cerita tentang ilmu. Pandangan kita macam-macam. Silakan teruskan. Ku akan tetap berjuang, melangkah dalam medan perang, tak akan berhenti menyerang, memandang jauh untuk menang. Okey, apa jangan maki pemimpin orang? Orang tak maki pemimpin apa? Alright. Setuju kan? Ha? Nak tanya Pak Yus. Sudah penuh. Tuan sudah tanya, ajak debat tu ni. Tu kira penuh, tak penuh. Ajak tu ni. Pak Yus, ajak dia orang seorang masuk live dulu sebelum kita nak berdebat dengan presiden ataupun lebay-lebay dia. Oh, lebay. Alright. Bukan lebay Bukan lebay, panggil ustaz. Bukan. Saya dah pesan jangan sebut lebay ya. Minta dia seorang naik. Allah. Orang lain. Minta nanti kita nak tanya. Punca kita bergaduh sesama Islam ni daripada siapa? Main naik ni Zid. Nak naik semua ke? Naiklah seorang dulu. Seorang Kalau tak dulu. nanti duk kalut. Okey. Ada tak naik? Tak naik kita cari orang lain pula. Saya dalam perjalanan ni, kalau lain-lain sangkut tu, Patutlah. Pak Yus, Oh. Dah. Like next. Naik ni. Okey, naik ni. Tak naik. Okey, next. Dia kata naik ni. Dia berhilang. okey. Tak ada. Tak ada, Zin. Tak ada yang minta, Zin. Safrian ni Alimi. Sin ni dia kalau dia tak debat sehari, dia tak boleh duduk. Dia tak boleh lena. Sin, debat-debat tak kira, Sin. Tapi, Sin, kita nak dapat kena ada berkualiti, Sin. Debat dengan yang berkualiti lebih enak. Jangan gaduh-gaduh tak. Silakan tak gaduh. Alimi. Lah. Allah. Tak ada. Tak ni. Okey, siapa yang nak naik, tulis nak. Siapa yang nak naik, tulis nak. Nak minta. Nak minta naik. Minta lah naik Ibnu. Minta. Aku nak cari hang dalam 494. Tak jumpa. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Nak saja. Minta je. Betul tu Pak Yus. Ni bukan sekira soho tak soho. Mana satu PU Syed tu? Tak tahu. Tak nampak minta pun. Dia suruh naikkan tapi tak naik pun. Ya Allah, Sin. Tak bayar, Sin. Kira berani naik atas live aku ni. Kira pahlawan, Sin ni. Jadi maknanya memang kita kena dapatkan presiden depan untuk kita debat. Sebab anak-anak dia pun tak ada yang nak naik. Ada. Ada Zin. Ada Zin. Tak ada Zin. Allahu Akbar. Ya Allah. Parah dalam surah. Okey, jadi semua guys, kita nampak dah titik penyelesaian kita tadi. Adakah kita semua nak berpolitik secara sehat ataupun kita berhenti caci maki ni, berhenti caci maki. Kita berdebat pun debat cara elok. Berdebat cara elok. Ada yang masuk ke Pak Yus? Saya line tak clear dia. Terputus. Itulah. Tak ada orang masuk Duduk kawasan mana tu? Duduk kawasan Tanah Merah ni, Tanah Merah Macang. Tanah Merah Macang, situ okey juga tu. Tapi jangan ni ya. Teruk line. Sebab itulah Kelantan ni kena pilih line yang sama dengan Putrajaya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Kapcai Legend. Silakan. Silakan Kapcai Legend. La ilaha illallah. Sin, aku tak buat apa, Sin. Tak ada. Saya Dia- cuma dia silakan, jenis- silakan ya. Dia komando, dia terjun sendiri, Sin. Dia jenis berani terjun dia. Tem. Kita tengoklah Oh, Pak Yus lagi kehadiran ulama. Kehadiran ulama yang baru-baru ni datang ke Malaysia. Saya tersentuh bila dia menjawab soalan daripada LGBT, golongan LGBT, golongan Ya. transgender ni. Bagaimana dia jawab dengan Allahu Akbar, penuh hikmah Pak Yus. Dia tidak meletakkan hukum kepada seseorang. Dia menjaga agama, dia menjaga hubungan sesama manusia. Tengok hebatnya. Dan saya yakin dan percaya yang datang pada hari itu sama dengan ulama-ulama hebat ini bukan dalam kalangan ulama-ulama PAS lah. Bagi tahu gitu. Mana ulama PAS? Takkanlah ulama hebat dunia datang, ulama PAS tiada. Apa Yus? Ya. Saya dah cadang kepada pejabat PMX untuk bawa Baik. ulama itu sekali lagi ke negeri Kelantan. Kita nak jawab, kita nak tanya soalan-soalan yang menyebabkan kita bermusuh. Soalan-soalan menyebabkan agama Islam di Malaysia ini jadi permusuhan apabila tidak menyokong parti yang mereka yang mereka anuti tak sesuai pula anuti ni yang mereka dokong. Hebat. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan apa tu atas tempat tangan tu? Ikan apa tu? Saya Hilman Naim, saya pembekal ikan seluang. Oh. Saya Ini semua bawah-bawah ni awak punya bekalan ni? yang ni saya bawa saya punya ejen-ejen ni main tuntun. Ni dekat-dekat bawah ni semua ejen you. Patutlah. Perik juga kita nak hadapi ni. Depa tak nak naik jadi saya ketua seluang lah naik dulu. Bagus. Dia nampak sangat macam tu bertanggungjawab. Pandai Betul. bawa lah, dia tak boleh naik. Bagi ni naik, ketua dia naik. Saya duk ikut Pak Yus daripada sebelum ni lagi tapi asyik nak naik tu tak boleh lagi. Okey. So saya nak tanya satu soalan ni. Sebelum tu, apa pendapat tuan dengan live saya dan juga perkongsian saya ni? Sepanjang saya diikut, saya duk ingat, sumpah saya duk ingat dulu kan semasa saya tak kenal Pak Yus, saya ingat Pak Yus ni atas pagar. Oh, Sebab apa yang Pak Yus duk bagi tahu, Pak Yus duk cerita, nampak macam Pak Yus ni PAS ke PH kan, sebab Pak Yus bagi fakta tu, fakta yang betul, fakta yang banyak. Dan satu lagi, Pak Yus meletakkan satu penekanan untuk mengajak orang ni jadi lebih elok, bukannya jadi bermusuh. Tu yang saya macam fikir ni Pak Yus ni belah mana kan. Lepas tu saya ada ikut lama, lepas tu ada seorang member kata, ni Pak Yus ni orang kita juga. Macam tu saya baru tahu. okey, teruskan. Sebelum tu saya nak bagi tahu, kalau line saya teruk, minta maaf, saya duduk atas jalan ni. Oh ya. Saya nak tanya Sama. Pak Yus. Berkenaan dengan ulama, pengertian ulama, takrifan ulama. Saya nak Pak Yus terangkan lebih mendalam tentang
takrifan ulama yang sebenar yang kita berpegang sekarang ni lah, dengan ulama kita berpegang sekarang ni. Dan saya nak tanya Pak Yus, adakah menjadi satu kesalahan yang besar andai kata kita ni tak sependapat dengan ulama yang sesetengah orang angkat tu. Sebab kita pun tak tahu, sebenarnya kita tak tahu pun siapa yang ulama sebenarnya, sebab mana ada majlis yang nak mengangkat ulama kan. So kita tak tahu ni ulama betul ke ulama yang salah. So tu yang saya nak tanya tu. Dan satu lagi saya nak tanya, Okay. adakah menjadi satu kesalahan kalau kita ni macam tak sependapat nak melanggar ulama ni? Saya tanya Pak Yus. Simple je. Ulama tu buat baik, dia tak ulama pun kita ikut. Jika ulama tu buat benda tak baik, walaupun dia ulama pun jangan ikut lah. Kita tahu kan benda yang baik yang tak baik kan. Sejuk panas kita tahu kan. Haram halal kita tahu tak? Tahu ke tak tahu? Viewer, kita tahu tak haram halal kan? Jadinya dekat sini, benda yang tak baik, walaupun dia ulama, tapi dia ajak buat benda tak baik, nak ikut atau tak ikut? Tak ikut lah. Jangan ikut lah. Simple ya. Mudah sangat Oh, tak payah kan. Kalau dia ajak kita buat pecah belah, duk maki sana, maki sini, orang tu kabiak, takkan kita nak ikut kot. Sampai sembelihan orang tak boleh ni apa semua. Tak betul ni. Mudah sangat. Jadi kalau kata dia ulama pun, kalau kata kita ikut, walaupun dia tak betul, kita ikut juga. Jahanam. Jahanam kita ikut juga. Haram dosa, haram tak haram. Kalau kata benda tu rasuah, dia kata sedekah. Han nak kira sedekah. Han kira apa, dia kata dia tanggung. Han tanggung lah. Pun tahu benda tu rasuah. Guys, PU side naik guys. PU side minta naik. So kita naikkan PU side lah. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. InsyaAllah dapat bertemu juga dengan Pak Syekh dan juga orang Mak Using dan juga Hilman Naim. Pertama ala saya ni first time masuk dalam live orang ni, jadi tak reti nak request. Jadi alhamdulillah dapat godek dapat jugalah multi benda tu saya tekan tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tertarik juga dengan perbincangan Pak Yus tadi tu, alhamdulillah lah. Cuma seperti mana yang penghujung kita tak nak maki-maki antara satu sama lain, itu memang itu kita ittifaq. Kita bersepakat tentang perkara berikut. Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam tadi yang saya kata tadi, apa kata? Ya. Apa kata sekarang ni? You jangan maki pemimpin-pemimpin orang lain dan kita juga tidak maki pemimpin you. Jika setuju kita deal. Pandangan saya Pak Yus Jangan cerita tentang pandangan PU, cerita tentang ilmu. Pandangan kita macam-macam. Silakan teruskan. Baik. Tentang ilmu lah Pak Yus Okey, kita tukar ayat lah. Kalau kita lihat kepada pemimpin peringkat atasan, antara mereka tu tak ada masalah. Perasan ke tak perasan itu? Yang banyak yang over ni pengikut. Boleh terima tak pandangan tersebut? Saya tak terima. Kenapa tak terima? Sebab kita pun tengok kerana pemimpin-pemimpin, setengah pemimpin, dia melampaui batas sehingga akan mengajak orang buat sesuatu yang tidak menepati kehendak Islam. Baik, macam ni Pak Yus Okey, kalau tak terima pandangan saya, sebab saya mungkin sebab tu jangan pandangan. Ilmu tu maksud ilmu, pengalaman, apa yang kita nampak itu ada ilmu, betul kan? Abiu? Baik. Tak apalah, saya itu kata ilmu. Alim. Dia bukan pandangan. Bukan juga ulama. Baik. Jadi nak guna pandangan siapa? Pandangan alim ulama. Nak kita nakal ke pandangan siapa? Pandangan ulama yang sepakat dengan kita ke ataupun tak sepakat? Maka dekat sana ada disebut sebagai ijtihad. Ijtihad para alim ulama. Saya dengar pandangan Wan Mak Using. Duk cerita tentang PU, boleh saya jawab dulu soalan kepada Pak Yus tadi?
Ya, baik. Sila. Boleh Jadi, Ya. yang pertama, PU kena tahu bahawasanya kita bergaduh, kita bertempur lidah ini disebabkan siapa? Disebabkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Walaupun pemimpin kita bercumbu mulut, bercium pipi, mereka boleh duduk di atas satu kerusi, mereka boleh duduk satu kenderaan, boleh berborak di kedai kopi. Tetapi ini faktor daripada siapa? Faktor daripada mereka menyebabkan kita bergaduh. Faktor daripada mereka menyebabkan kita berpecah belah. Jadi yang bertanggungjawab adalah pemimpin. Jadi kalau kita nak jadi pemimpin untuk elak daripada bergaduh, jangan keluarkan fatwa-fatwa, jangan keluarkan dalil-dalil, jangan keluarkan hujah-hujah yang menyebabkan kita berpecah. Itu simple Pak Piu. Itu simple Piu. Hamba setuju benar pandangan. Tu pandangan ulama ke pandangan sendiri tu? Pandangan tadi tanya sebab, pandangan kita. Tak, sebab Pak Ayu tanya bila hamba bagi pandangan, dia kata nak pandangan ulama bukan pandangan sendiri. Guys, ada saya cakap macam tu guys. Bawa viewer. Ada tak saya cakap macam viewer cakap tadi? Tolong bagi tahu. Ilmu tu maksudnya. Baik. Pak Yu cakap tadi pandangan mengikut ilmu. Saya ingat lagi. Bukan pendapat. Hamba tak berilmu, hamba orang jahil cuma ya. Viewer pun cakap penting awak je. tengok tu. Tengok tu. Dah Tengok mula cakap nak hentam. Tengok mudah dia tuduh kita jahil. Ini bukan Nak ini. cakap macam tu. Kenapa kita nak ambil bukan cara cakap, khawarij saya ni yang melabel-labelkan orang jahil apa semua ni? Piu. Siapa pula kata Piu orang agamawan, sepatutnya Piu tak boleh keluarkan kenyataan begitu. Astaghfirullahalazim. Masih bila pula hamba kata awak jahil? Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Siapa orang nak cakap masa Wan Mak Usim cakap, hamba diam. Jadi biar hamba bercakap pula. Adil tak adil? Adil ke tak? Macam ni standard view. La ilaha illallah. Apa yang standardnya saya nak sebut, biar hamba bercakap pula. Bila Mak Usim cakap, saya diam. Jadi dia cakap jadi sama seperti mana saya sebut bahawa peringkat pemimpin bahagian bawah ni yang berperang, tapi pemimpin boleh duduk sekali dan sebagainya. Tak. Cuma isu sekarang bila mana dibincang tentang kutuk-mengutuk antara satu sama lain. Memang kita ittifaq, kita sepakat. Ittifaq ni sepakat. Perkara yang baik kita nak ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apa maksud dia? Wa ma usai. Kita Alah, apa tu bagi maksud tu lah, kami bukan ustaz pun. Yang perintah haram halal. Teruskan. View teruskan. Kita bertolong-tolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita tak tolong-menolong antara ismi. Ismi ni dosa, wal udwan dan permusuhan. Kita tidak tolong-menolong. Hatta saya sendiri pun untuk pengetahuan Pak Yus, saya tidak pernah mengeluarkan perkataan caci maki kepada pemimpin walaupun saya tidak setuju dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak setuju dengan apa nama. Kita pun tak cakap tentang view. Tak setuju. Kita tak cakap tentang view pun. Pak Yus janganlah swing gitu. Dalam Kalau view dia yang saya ni. dia tak cakap pasal view, you cakap tentang you, tapi benda tu berlaku. Alah berat Nazum. Macam mana saya nak bercakap kalau bercakap Dah, tu. Tunggu saya bercakap dulu. You kata saya sendiri, you cakap tentang you. Kena hormat tetamu. Saya tetamu Pak Yus. Jadi Pak Yus kena hormat saya. Bukan, tapi view cakap tu macam kita sedang bercakap tentang view. Kita tak cakap tentang view, kita cakap tentang pemimpin. Tidak, saya nak komen sedikit tentang video Pak Yus baru ni yang viral tu, masya-Allah. Okey. Yang cukup hebat kalam Pak Yus khawarijkan, kafirkan dan sebagainya tentang Tok Guru Haji Hadi. Jadi ni satu benda yang memang tak patut ada di sisi apa nama? You tengok kalau kita kata posting saya ke posting orang? Keratan yang viral tu lah. Okey, keratan yang viral tu posting saya ke posting orang lain? Cakap elok-elok Pak Yus. Biar saya bercakap dulu. Kalau Pak Yus orang yang benar, Pak Yus cakap dengan nada elok. You? Ya. You tengok posting tu saya punya ke orang lain punya? Ya Allah, kan itu live daripada Pak Yus. Ambil betul, yang posting saya punya. Live penuh saya ada dekat Muka Buku dan juga dekat YT. Ada 1 jam 55 minit penerangan. Teruskan. Saya akan menekuni. Biasanya hujah macam tu lah. Kalau orang cut, mesti kita cakap sebelum dan selepas. Lain seperti mana kita. Cuma syahid kalau kita belajar kitab. Kalau kita belajar, dia ada syahid dia. Syahid ni maksudnya, apa poin penting yang kita nak sebut di situ. Baik. Saya setuju pada awal lagi saya setuju dengan Pak Yus supaya kita tak payah sumpah menyumpah hentam-hentam antara satu sama lain. Ini ittifaq, sepakat betul? Kita sepakat.
siapa-siapa pun, cumanya kalau kita lihat daripada siapa-siapa pun, daripada pihak yang ditulis sebagai walaun, walanun, pihak-pihak ni memang akan ada kalimah-kalimah sumpah serana. Itu yang patut pemimpin lihat. Dia bukan satu benda yang seronok, tapi menyebabkan kadang-kadang kita akan jadi perpecahan yang lebih besar lagi. Dan perpecahan ni Nabi sebut lama dah, dan tidak akan bersatu kecuali ikut Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Baik, kita tengok PM10, Datuk Seri Anwar bawa dua ulama besar. Habib Umar bawa Syekh Ali Jum'ah daripada Mesir. Ada setengah orang yang tak suka pada Datuk Seri Anwar, terus dihentam macam ni nak ambil ulama. Tapi bagi kita yang faham, baguslah dia jemput para ulama datang. Itu kita setuju. Betul. Benda baik bukan semuanya bukan benda buruk kita tegah dan kita tak setuju. Tapi benda baik kita setuju. Maka saya nak sebut di sini, kesempatan saya ambil jumpa Pak Yus ni. Cuma bagi kita lah, Pak Yus ni antara figure ataupun yang popular, TikToker dan sebagainya. Bila mana kita diambil kod perkataan-perkataan kita yang menyebabkan sesuatu fitnah yang berlaku. Kalau Pak Yus kata anggap tu sebagai fitnah, tak apalah kita anggap sebagai itu mungkin kebocoran maklumat yang kami tak sampai pada kami. Tapi mungkin orang kod perkataan-perkataan tertentu yang sepatutnya tidak disebut begitu. Wallahu a'lam. Cuma saya nak sebut apa dia? Penting sekali bagi kita untuk kita nyatakan bahawa duduk dalam negara Malaysia ni kita ada pelbagai parti politik. Dan masing-masing ada ijtihad masing-masing. Dan ijtihad itulah kalau betul dapatlah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pahala. Kalau tak betul, tengok pula tak betulnya arah ke mana. Tu sebab Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata taraktu fikum amran, aku tinggalmu dua perkara. Lan tadillu abada in tamassaktum bihi. Tidak akan sesat selama-lamanya kalau kau pegang betul-betul dua benda ni. Kitabullah Al-Quranul Karim wa sunnati, dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk maklumat Pak Yus, saya punya akaun TikTok ni akaun ketiga. Tak tahulah Pak Yus akaun kau berapa. Mungkin dah biasa kena block, kena ban dan sebagainya. Ni akaun ketiga saya setelah semalam di block. Sebab saya antara orang yang banyak menyeru, mencegah ataupun orang daripada melakukan perkara-perkara mungkar. Ni mungkin ramai tak setuju. Dan saya bukan nak up diri, tapi nak sebut Pak Yus, ada benda yang kita sama. Ada benda yang kita berselisih. Yang benda kita sama ni kita boleh bersepakat. Betul kan? Ada kaedah sebut macam tu. Yang benda berselisih ni kita kena berlapang dada. Piu, boleh saya mencelah Piu? Sila. Baik. Saya bersetuju dengan pendapat Piu bahawa bahasanya kita ada benda yang sama. Benda yang sama itu adalah agama. Kita adalah agama yang sama. Cuma kita berbeza atas nama parti. Tetapi pada hari ini, PU side, kena ambil tengah-tengah. Jangan berada di belah parti A ataupun parti B. Sebab agamawan ini tidak boleh melihat kepartian itu adalah keutamaan. Orang agamawan ini sepatutnya melihatkan kebaikan untuk agama, bukan kebaikan untuk parti. Jadi hari ini PUSAID kita adalah agama yang sama. Oleh kerana menjadi perdebatan ataupun pergaduhan tikam lidah ini disebabkan oleh fahaman politik. Fahaman politik yang digagaskan oleh siapa? Yang kononnya pemimpin-pemimpin ini ingin membawa agama. Kalau PU kata dua golongan yang tidak asal orang itu tidak akan sesat bila berpegang kepada dua benda ini, iaitu Al-Quran dan Sunnah, maka insya-Allah kita tidak akan sesat. Cuma hari ini kita disesatkan oleh ini orang yang mengaku ulama, orang yang mengaku ustaz, yang kononnya ini tak boleh kerana tidak sehaluan dengan parti. Jadi saya nak tanya PU side, adakah PU side sendiri memberi kritikan kepada pemimpin-pemimpin di parti PU side? Adakah teguran ini kepada parti yang tidak sehaluan dengan PU ataupun untuk keseluruhannya? Silakan PU. Baik, terima kasih kepada Wang Mat Hussein. Macam forum perdana pula kita ni. Alhamdulillah. Kalau nak kata teguran tak diberikan kepada pemimpin, baik, kita masing-masing ada, orang kata ada parti yang kita sokong. Wang Mat Hussein ada sokong parti A, saya sokong parti B. Saya PAS lah, senang. Saya sebut saya parti PAS. Gambar pun dengan Tok Guru tu ada situ. Tapi bila mana saya sebut tadi, adakah ditegur pemimpin-pemimpin? Kita ada menegur pemimpin-pemimpin. Pemimpin macam mana kita tegur? Pemimpin yang mana cakap tak serupa bikin, kita tegur. Oh, cantik.
Cantik cantik lah, Cantik. insyaAllah, Alhamdulillah. Kita cakap Zul weekend. Tapi kita kena faham, macamlah kalau kita lihat ijtihad para pemimpin. Setiap parti tu ada ijtihad, betul tak? Ada ijtihad. Ijtihad Dulu ijtihad ni ijtihad lah. Dari mana? Dulu kita boleh antara UMNO dengan PAS boleh bersama. Contoh. PAS dengan DAP pernah bersama. Contoh. Ada ijtihad dia. Dia ada nama tahalluf siasi dan sebagainya yang melibatkan terma politik ni, yang mana bila mana dia mencabar kepada kita punya manhaj ataupun jalan ataupun apa kita punya dasar kita, tidak boleh diusik. Bila mana ada pihak yang mengusik itu jadi tak boleh tu. Jadi kalau tanya pada saya, adakah saya menegur? Saya menegur. Contoh waktu PN memerintah, JAKIM dipegang oleh dua pemimpin. Tok Guru saya yang pertama Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, senator ketika itu. Kemudian senator Datuk Idris Ahmad, ya, itu jadi senator. Saya menegur kalau JAKIM dia lembab buat kerja. Saya tegur. Tuan-tuan boleh Google dalam Google. Teguran-teguran yang saya buat kepada pemimpin-pemimpin. Jangan kita anggap waktu kita pembangkang kita boleh sebut macam-macam. Tapi bila kita jadi pemimpin, tiba-tiba kita senyap dan perlahan. Itu sebab saya sebut apa dia kepada sahabat-sahabat semua. Kita menyokong. Tapi ada benda yang kita sokong. Ada benda kita rasa tak betul, tak boleh sokong. Cuma yang disebut oleh Wan Mat Husin tadi tentang perpecahan yang berlaku, patut dikaitkan dengan fatwa ataupun pandangan. Saya faham apa yang Wan Mat Husin nak sebut tadi tentang makan tak boleh makan sembelihan. Itu di peringkat mana? Adakah di peringkat pemimpin ataupun ketidakfahaman ataupun maklumat kepada pengikut tu tak sapa? Itu yang muncul jadi pandangan-pandangan seperti itu yang menyebabkan kadang-kadang akhirnya berlaku perpecahan macam tu. Dan benda ni telah di-clearkan. Memanglah Tok Guru, kita maaflah kalau saya sebut nama Tok Guru. Saya celah terus Piu supaya kita terus kepada ni. Dia begini Piu, yang jadi salah faham, kalau Piu kata ini salah faham, tak sampai ketersampaian maklumat itu tidak sampai. Siapa punca? Kita kena tanya punca. Contoh di Kelantan ni Piu, orang dalam barisan tak sah jadi imam. Ini ceramah daripada pemimpin PAS sendiri. Orang dalam barisan tak sah jadi imam. Cuba Piu bayangkan, orang-orang yang tidak tinggi ilmunya, dia ambil pendekatan apa? Dia ambil fahaman ini ataupun hujah ini sebagai apa? Orang dalam barisan tak sah jadi imam. Saya sendiri masa di usia remaja, saya terpengaruh dengan kata-kata ini. Seolah-olah orang sekarang Wan Mat Husin umur berapa sekarang? Dalam barisan nasional ini tidak sah jadi imam. Fokus. Kena pas orang ke depan baru boleh jadi imam. Sekarang umur 29 tahun. Muda lagi. Umur saya 29 tahun. Masa saya remaja dahulu, saya mendengar ceramah daripada ustaz-ustaz PAS menyatakan bahawasanya orang dalam barisan tak sah jadi imam. Kena pas orang ke depan baru jadi imam. Maksudnya apa? Ulama ataupun ustaz ini mendefinisikan sah ataupun tak sah itu bergantung kepada fahaman parti politik. Bila saya dah tahu cukup umur matang berpolitik, saya fikir, orang dalam barisan ni tak sah jadi imam. Sebabnya bila dia duduk satu barisan, dia kena keluar seorang baru boleh jadi imam. Itu golongan yang boleh faham. Bagaimana golongan yang tak boleh faham? Yang berlaku pada hari ini kerana pemimpin-pemimpin itu menganggap semua rakyat dia mudah faham. Baik. Sebab apa? Sang penyampai itu pemimpin politik, dan apa yang dihujahkan itu tidak lain tidak bukan untuk memberikan keuntungan kepada partinya. Kalau mengundi nak bagi keuntungan ataupun nak bagi kemenangan kepada parti. Sanggup menggunakan perkara-perkara yang mengelirukan dengan alasan, saya tak salah, yang salah itu rakyat lah sebab tak faham. Baik, sebab kita sebagai pemimpin yang menyebabkan kita tak faham. Wan. Saya jawab Wan. Saya jawab. Wan, Wan mengaji di Kelantan Darul Anwar Pulau Melaka tahun 95 sampai tahun 2000. Ngaji dengan Tok Guru ni Abdul Aziz. Kalau nak cerita sebiji tentang Tok Guru tak boleh nak cerita gapalah, cuma hanya nak sebut sepatah pun tak pernah sebut keluar daripada mulut. Apa nama dia tadi? Darul apa tadi nama dia? Saya tak suruh. Saya tak kata keluar daripada mulut Tuan Guru ni Abdul Aziz. Ini pemimpin lain ada video dengan saya ni. Ada video dengan saya. Jangan macam tu Piu. Relax Piu. Janganlah buat tu. Piu ni kena jaga. Darul Anwar nama dia. Kenapa nama dia Darul Anwar ni? Masya-Allah ni.
Ya, Darul Anwar Pulau Melaka, Kota Baru, Kelantan. Ya. Yalah, kenapa nama dia Darul Anwar? Tak tahu, kena tanya Tok Gu, nikmatilah lah, insya-Allah. Okey, alright. Terima kasih. Ataupun kita singkatan dia semudah. Saya mengaji tahun 95 sampai tahun 2000. Baik. Kalau kita sebut dalam konteks di Kelantan, sebab Syekh Muhammad Hussein sebut waktu dia remaja. Waktu dia remaja maknanya waktu hamba waktu tu mungkin tahun 2000. Mungkin masa tu dia masih kecil lagi lah. Masih baby lagi Muhammad Hussein waktu saya mengaji di Kelantan. Tak ada pula dengar di situ kalau di Pulau Melaka ke di mana ke yang disebut orang UMNO, orang BN tak boleh beriman ke orang PAH. Orang PAH tak boleh berimankan orang BN. Tak ada. Saya tak kata gitu. Piu. Bukan itu maksud saya. Piu. Saya tak kata begitu. Saya kata tadi Piu tak faham. Dalam ceramah saya sebutlah Ni Ammar. Saya dalam ceramah Ni Ammar ni ulasan daripada Ni Ammar sendiri yang menyatakan bahawa maksudnya orang dalam barisan tak sah jadi imam. Sebab apa? Sebabnya kita kena keluar seorang duduk kat depan, jangan duduk satu barisan, kena keluar seorang baru jadi imam. Itu yang disebut di dalam ceramah Ni Ammar. Ya. Itu yang disebut dalam ceramah Ni Ammar. Dan Ni Ammar tidak memberi penjelasan bahawasanya kena keluar seorang. Tak ada. Dia kata orang dalam barisan ni tak sah jadi imam, kena PAH seorang. Maksudnya kena hantar ke depan seorang. Jadi benda ini tidak jelaskan. Jadi tergantung begitu. Saya tak kata berlaku di Pulau Melaka. Saya tak kata keluar daripada mulut Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Dan saya tak kata bahawasanya orang PAH kata kalau berimamkan dengan orang PAH tak sah solat. Ini ucapan daripada pemimpin PAH dalam ceramah. Jangan cari dalam tahfiz, dalam surau, dalam masjid. Ini dalam pentas ceramah. Piu Sai. Saya tunjuk video. Dengar Abang Royak pula. Boleh tak? Muhammad Hussein kita dengar sama dah biar Abang kecap pula. Nak. Jadi ramai kalau tengok yang netizen duk catat tu, ramai duk mengutuk lagi. Maknanya perbincangan kita ni macam tak ke mana sebab masih lagi ada sikap mengutuk, mengata dan sebagainya. Baik. Betul lah Muhammad Hussein sebut. Saya setuju. Ni Ammar sebut memang dalam satu barisan tak boleh kena seorang jadi imam. Betul lah tu. Kalau difaham begitu. Piu. Tapi nak sebutnya baik. Dia kalau nak kata mampu barisan boleh. Tapi jangan kata betul barisan, betul sah. Sebab barisan PAH bila pun tak betul. Sebab tu email barisan ni tak sah mayat. Orang tanya ambo sah kata ustaz. Tu email barisan tak sah. Kau kata betul barisan. Inilah Piu yang menyebabkan kekeliruan umat ni Piu. Sebab tu saya cakap kalau nak Piu terus kepada hujah saya yang ini. Jangan kaitkan di masjid di surau, di masjid, di Pulau Melaka dan sebagainya. Ini ucapan daripada Ni Ammar sendiri yang mengelirukan. Okey. Kalau kita nak dengar kata Ustaz Ni Ammar tadi, dah betul dia seluruh. Mungkin bahasa Kelantan lah. Seluruh apa berkaitan dengan ilmu agama ni Ustaz? Tak seluruh gitu. Kenapa nak backup? Betul ke cara begitu nak seluruh? Ustaz itu batu jangan bias. Jangan memikir benda ini kepentingan kepada parti. Cuba fikir kepentingan kepada agama, Piu. Cuba fikir kepentingan agama. Sallu ala Nabi ya akhi, sallu ala Nabi. Enta kena selawat banyak pada Nabi SAW baru tenang sikit. Allahu Akbar. Bila tahu orang tak tenang. Tak. Sebab tu saya kata tadi Ustaz. Saya emosi berkaitan dengan agama ni. Sebab permainan agama ini tidak boleh dimain-mainkan. Ya? Jadi sekarang ini Piu, jelas soalan saya. Ya. Saya jelas. Takut Muhammad Hussein tak jelas. Saya nak terang demo pusat dah. Mana boleh je. Tak, sebab Piu meletakkan kepentingan kepada parti. Kepentingan kepada parti ke kepentingan kepada agama ni Piu? Allah, tengok. Nak sebut gini. Yang disebut dalam barisan kan. Itu kan yang Muhammad Hussein faham apa dia? Nada seluruh tak gitu ke dia? Yang saya faham masa saya kecil dulu, Piu. Itu imam dalam barisan ini, imam daripada Barisan Nasional. Tujuan ceramah itu untuk apa? Untuk mengelirukan ke ataupun untuk menarik perhatian ataupun untuk menarik sokongan?
Untuk Tak apalah. keagamaan ke untuk Islam? Tak apa. Kita ginilah. Sebab nak maghrib dah ni. Jadi hamba pun nak pergi ke Surabaya ni. Jadi orang nak sebut gini. Apa nama. Tentang hujah tu kita boleh bertemu balik lepas ni. Kita akan bincang. Sebab kalau dia sebut tentang. Sebab isu yang awal-awal tadi hamba tak ada nak masuk. Bila bincang entah dengan awak dengan Wan Mat Husin dengan Pak Yuh tadi cerita tentang definisi ulama dan sebagainya. Ada benda yang tak betul. Kalau kita guna pandangan kita untuk mendefinisikan ulama, tak betul. Banyak benda tak betul. Jadi tak betul Jadi tu kita adakah dengan pada kisah. Pius, saya minta maaf saya mencela. Adakah dengan menerima pandangan daripada pemimpin PAS tu betul definisi tentang ulama? Sedangkan juga, kebanyakan yang kita dengar ni pemimpin PAS ni dia guna hadis, dia guna ayat Quran ni untuk kepentingan politik. Baik. Sama lah macam masih- Pius Royak tadi ke. Pius Royak ya. tadi kita tahun 2013 belajar Mak Darul Anwar. Kira Yang Pius Darul senior Anwar, kita lah. Okey. Alhamdulillah. Kita belajar lagi ni. Ya. Pemimpin ni, Ustaz ni Ahmad ni ke, dia tak boleh royak gitu. Sebab dia ni orang yang ada pengaruh, orang Ya. jadi turutan kepada anak muda, kepada rakyat. Bila dia cakap macam tu, benda ni orang boleh menganggap sebagai hukum. Tak boleh benda tu. Bila kita nak jadi seorang pemimpin, setiap patah perkataan kita ni kita kena jaga. Ya. Bila kita tak jaga ni, benda tu akan jadi hilaf. So jadilah masalah sekarang ni. Masalah bukan sekarang lah. Sebelum-sebelum ni, semelih orang UMNO sebelah tak sah. Orang ni semaya tak sah. Orang ni nikah terpaksa cerai berai. Kalau masuk PAS boleh kena be'ah. Kalau tu PAS, cerai talak bini. Adakah satu benda yang patut kita buat? Saya nak tanya daripada Pius. Okey, hamba sebab satu nak maghrib dah. Cuma nak sebut gini lah. Pada junior hamba di Pelang Melaka ni. Yang pertama tentang, hamba setuju kalau perkataan para pemimpin ni dia kena beralah. Nak cakap tu kena beralah. Cuma dia ada perbezaan. Macam kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh seorang waktu dia pembangkang gaya bercakap lain. Waktu dia ceramah, pentas ceramah, gaya bercakap lain. Waktu dia jadi pemimpin, dia ambil stand sebagai seorang menteri, dia kena bercakap dengan gaya lain. Itu gaya lain. Jadi baik. Yang tuan sebut tadi tentang Nik Ahmad cakap mungkin rakyat tak faham tu, mungkin boleh diterima, Hamba tidaklah kata sokong 100%. Cumanya bila kita sebut tentang sembelihan tak sah dan sebagainya, ini datang daripada pengikut-pengikut yang gulu ataupun orang yang jahil, yang tak tahu gapo satu tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi senang kita menyesatkan satu pihak dengan pihak yang lain. Dan benda ni berlaku khilaf ni bukan zaman kita aja, sejak zaman dulu lagi. Dah berlaku fitnah ni kata ulama, start kematian Sayyidina Umar, siapalah ni, itulah fitnah yang berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi mana tak betul-betul duduk atas landasan ni, siratul mustaqim. Yang kita kata siratul mustaqim. Apa yang adik Wan Mat Husin sebut tadi tentang bagaimana perpecahan yang berlaku, kita sedih. Dan saya pun beranggapan alangkah bagusnya kalau semua parti politik ni dapat duduk sama, dapat ajak semua masyarakat duduk bersama. Cumanya di sana wujud manhaj, ada jalan yang berbeza, dasar yang berbeza. Dasar parti ni gini, dasar parti ni gini. Jadi tak bertemu titik temu tu. Jadi pecah. Dan yang paling dahsyat sekali yang boleh hamba simpulkan yang terakhir sebelum kita saya nak berhentilah sebab saya kena keluar. Jangan pula kata hamba takut, jangan hamba takut. Tak. Nanti Ustaz sekejap keluar sehari Sid. Nanti kita ajak Piyu untuk kita bincang soal PAS Syiah yang Husin kata tadi. Piyu panggillah beberapa yang ni untuk kita bincangkan bab ni. Setuju Sid? Setuju. InsyaAllah. Okey lah. Okey, Piyu ejalah. Dengan siapa pun, presiden ke siapa ke, eja. Cuma Piyu sebelum Piyu buat kesimpulan. Mau saya tanya soalan payah-payah, saya nak tanya soalan mudah je. Pio, boleh ke? Gini Pak Yus, kalau soalan saya mudah je ni, Pio. Ya. Boleh, okey. Dia gini, soalan saya ada 3 tapi berkaitan. Mudah je Pio nak jawab. Cuma saya merasa sangsi. Okey, pertama, adakah hanya PAS sahaja sebuah parti yang membawa Islam di Malaysia ni? Maksudnya begini, kalau kita sayangkan Islam, kalau kita nak pilih Islam, maka pilihlah PAS. Adakah PAS sahaja yang membawa Islam? Okey, itu soalan pertama. Soalan yang kedua, selama 33 bulan PAS memerintah, apakah PAS buat untuk syiar ataupun untuk menguatkan Islam di Malaysia ini? Seperti mana digembur-gemburkan ketika lama sangat mereka menjadi pembangkang. Dan soalan yang ketiga, okey, siapakah yang membawa syiar-syiar Islam
sebelum PAS menjadi kerajaan selama 33 bulan? Adakah PAS ataupun pihak lain? Contohnya menubuhkan ataupun buat bank Islam, amalan memakai tudung, UIA dan sebagainya. Silakan Piyu. Baik. Kita nak berhenti dia sebagai soalan pula. Baik, alhamdulillah. Yang pertamanya, adakah PAS saja Islam? Jawapannya tak betul lah. Kalau kata PAS saja Islam. Sebab Alhamdulillah. Islam ni syahadatain. Nak bila syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasul Islam. Tak kira kita ni parti mana. Cuma perbezaan kita antara manhaj itu. Dasar kita tu apa dia? Ada Islam tapi Islam sekular. Ada Islam Khawarij. Islam Syiah. Islam gini yang sesat. Macam kita lah. Ada Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Islam yang kata Islam pro Wahabi, pro Salafi. Macam-macam Islam. Yang Islam mana yang kita nak? Itu nombor satu. Maknanya jawapan saya, semua kita Islam. Yang kedua, 33 bulan. Gapa dia PAS buat? Alhamdulillah, kita ada perkembangan yang kita buat. Dari sudut apa dia? Syiar Islam yang wujud. Yang mungkin kita tak nampak. Yang saya sendiri pun mungkin tak apa nak tahu. Tak sampai maklumat dan sebagainya. Cuma apa yang nampak, apa yang dibuat oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri waktu jadi senator dulu. Dia banyak turun ke Padang dengan kempen-kempen lah. Saya pun lupa nama kempen dia. Dan bersama juga. Cumanya di sana ada keterbatasan dalam tempoh masa tersebut. Yang ketiga, yang kalau kata siapa yang buat syiar dulu sebelum PAS, kita kena sedar, saya tak dapat nafikan antara usaha yang besar daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu besar-besar. Ya. Tapi kena sedar, Anwar daripada mana? Kena sedar juga. Asal-usul mereka daripada mana? Tok Guru Royham Pazino daripada mana? Tok Guru Haji Adi daripada mana? Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada mana? Semuanya punca daripada satu gerakan Islam yang wujud ketika itu. Dan syiar Islam ni sendiri, antara yang dia buat, waktu kita menang satu kursi dulu, waktu PAS menang satu kursi, tahun apa, 1967 ke apa, kita menang satu kursi. Dengan satu kursi tu sahaja, kita dapat menjadi satu suara menegur kerajaan ketika itu. Jadi kalau nak katakan syiar Islam tu bermula pada zaman Datuk Seri Anwar ataupun individu yang kita sebut sebagai PMX sekarang ni, tak berapa tepat lah, sebab kita bermula pada kursi pertama yang PAS menang dalam kerajaan dahulu tahun 1967 ke, lebih kurang macam tu lah kalau tak silap saya. Jadi saya segala itulah, maghrib dekat dah. Minta maaf Payus, saya pun tak dapat bersama. Terima kasih kerana ajar saya cara nak masuk live seseorang. Minta maaf lah kalau hamba ada terkasar bahasa. Ada juga saya buat komentar tentang Wan Mat Hussein dan sebagainya. Biasalah, kita ni orang muda ni darah panah. Itu tak dapat elak lah, darah panah. Cuma darah panah ni kalau kita boleh redakan, sebab masing-masing ada pengikut. Wan Mat Hussein ada pengikutnya, Pak Ayu ada pengikutnya dan sebagainya. Cuba kita kena tunjuk contoh terbaik. Piyu, saya antara bagi, yang sebelum kita berhenti kan. Dia begini ya. Saya pernah bergaduh dengan ahli PKR. Kita bergaduh bukan bergaduh kerana Islam, kita bergaduh kerana dasar dan perjuangan parti. Tetapi bila saya bersama dengan sepentas ataupun bersama dengan orang-orang PAS ni, parti PAS, ia bukan bergaduh soal dasar, ia bergaduh soal aku Islam ke tidak, aku kafir ke tidak. Jadi inilah yang menyebabkan Islam kita pada hari ini, pergaduhan dalam negara kita Malaysia ini, bukan kerana dasar, tapi kerana agama. Sebab itu saya sendiri pun naik angin kalau bercakap soal agama. Kenapa? Saya sendiri pun dituduh sekular oleh Harakah Delhi. Saya dituduh sesat oleh penyokong-penyokong PAS. Saya dituduh kafir oleh penyokong-penyokong PAS. Tetapi saya tidak dituduh kafir oleh penyokong PKR. Saya tidak dituduh sekular oleh penyokong PKR. Ini beza bermain parti dengan bermain agama ini. Jadi hari ini kita bergaduh dengan PAS bukan dasar. Saya tak kisah Haji Adi nak bercakap soal Islam, tak ada masalah. Tapi jangan keluarkan satu kenyataan yang menyebabkan Islam kita terhina. Saya tak nafikan Haji Adi ni solat dia lebih banyak daripada saya. Itu hablum minallah. Sekarang ini yang kita bergaduh sesama Islam ini disebabkan parti yang kononnya berjuang nama Islam sehingga orang lain dituduh sesat dan kafir. Terima kasih. Alhamdulillah. Maghrib dah ni. Kita tawakuh dulu insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berkenalan. Tak. Itulah jelas. Terima kasih NMF. Terima kasih. Malam ni kita sambung pula. Mau sing. Malam ni kita sambung pula. Saya buatlah malam ni. Sebab malam saya tak ada nak buat live. Jadi kat bawah ni boleh
Cik Wan Husin. Idea Ya, yang ya. bernas. Saya terima pun kasih, pernah terima mengalami kasih. situasi yang sama macam Cik Husin. Betul. Kita Kita berdebat kita dengan ber, ya. kita berhujah dengan Kita idea, tengok. dengan prinsip. Betul. Itu dah problem dia masa bila naik atas katanya sebab politik, tetapi bila menjalankan tentang isu agama. Ah. Dia kadang-kadang Pak Yus kan, bila ustaz-ustaz ni dia masuk ke arah PAS, dia bukan nak bercakap tentang agama yang betul-betul sebenar dalam Al-Quran tu. Dia Itulah. konak. Itu yang kita jadi nak marah tu, dia konak. Konak untuk kepentingan dia. Itu kita tak sedap tu. Takkanlah kita ni sama-sama ni Islam dengan Islam, Melayu dengan Melayu. Kau sebab lain parti kafir. Kau sebab lain parti tak boleh semayang sama-sama. Tak boleh macam tu. Sebab itu dah saya cakap, sebagai seorang pemimpin atau ulama, dia kena jaga tutur kata dia. Sebabnya orang dengar, orang percaya dia punya kata-kata tu. Benda tu jadi amalan pada orang. Tapi itulah bila kita tengok ustaz-ustaz muda pun, saya minta maaf lah, bukannya nak beli. Ustaz-ustaz muda ni pun kena teliti juga. Kan? Setiap perkataan yang dikeluarkan oleh ustaz-ustaz atau ulama-ulama ni. Sebab dia orang ni lagi pandai. Dia orang ni lagi pandai, ustaz ni pandai, dia kena dia orang reti biasa. miskin. Pasal dia miskin, dia punya cerita panjang sebelum nak sampai soalan dia. Jawapan pendek macam tadi ada yang tanya saya kan. Tanya tadi, apa bila ulama bagi tahu benda ni kita tak ikut, boleh ke tak boleh? Senang dia, benda tak elok hang buat berdosa. Benda elok hang buat, okey. Tak kira dia ulama ke ada orang biasa ke. Kalau tu buat benda tak elok, dah tak boleh. Mudah je, tak payah duk kono pusing. Tujuan apa? Nak halalkan yang haram. Nak haramkan yang halal. Tujuan dia apa sebenarnya? Mengelirukan dewan. Nak mengelirukan pusing, beri jauh-jauh, bubur ayat. Betul, you bagi terus maksud. Direct terus. Kan? Aku tahulah hang mengaji agama, aku tahulah. Jangan pusing agama. Baik, itu sajalah. Kita nak maghrib. Okey, malam ni NF insya-Allah. Beres. Kita Malam ni hang boleh jadi tok lebah. Baik. Okey, beres. Baik. Okey, Okey, terima kasih. Dia punya corner. Next. Dia pusing. Soalan tu 2 minit, 3 minit soalan. Dia nak hak mana? Tak pun jawapan, dia punya corner jawapan tu. Habis 7 minit. Lah tahu mana jawapan tak tahu. Ada siapa-siapa nak sampaikan apa lagi? Silakan. InsyaAllah. Itu dulu Pak Yus. Terima kasih bagi naik. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada Husin? Ada lagi? Husin ada orang dah? Ada apa? Ada lagi? Tak ada apa kot. Cuma itulah. Bagus jugalah jawapan dia tadi. Bukan PAS saja yang bawa Islam. Clear lah tu kat situ. Walaupun dia menyebutkan yang lain tu Islam liberal ke, Islam apa ke, Syiah pun dia sebut juga tadi. Menarik kat tu. Menarik kat tu. Sampai Syiah pun Islam juga. Okey. Lepas tu soalan pertama lah. Soalan kedua, dia tak mampu nak bagi hujah tu. Apakah jasa-jasa PAS selama 33 bulan? Sehingga kan terpaksa nak ambil kredit Dr. Zul turun ke Padang tu dijadikan satu kejayaan tu. Turun ke Padang tu semua. Betul. Pak Yus lagi banyak turun Padang. Punyalah tak ada kan. Pening kepala dia nak cari apa kejayaan. Nak sebut. Pasal tak? Pasal tak? Tuan Adam. Pasal tak tadi? Bila saya pancung tu, sebab dia pusing tau. Dia pusing tu saya pancung. Lepas tu ada seorang tu tegak kata suruh diam. Tak boleh. Pusing pergi mana? Yang cakap tu tak ada kena-mengena. Tori direct ke tempat tu. Lepas tu berkenaan dengan syiar Islam sebelum PAS jadi kerajaan kan. Saya bagi contoh Bank Islam, pemakaian tudung, UIA kan. Bagilah jawapan dia. Sebenarnya, tapi yang tak bestnya tu dia nak pergi tolak kredit ke PAS juga tu. Sebab tu dia bagilah kredit ke ABIM. Benda-benda tu kerja ABIM. Nak bagi kredit juga kat PAS tu. Dia nak bagi juga. Jadi ustaz-ustaz PAS ni, ustaz-ustaz PAS, rakyat Malaysia dah reti dah ustaz.
Nah, Ustaz jangan rasa, dah Ustaz orang tak persoal, orang tak berdikai. Law ni, hak nak kencing ni, hak mengaku ulama pun kencing. Jangan main-main. Nah, jangan macam tu. Orang boleh menilai. Jadi hanya kerana title kita nak pergunakan title kita sebagai ustaz, kita nak merosakkan orang kat bawah ni, minta maaf, tolong. Orang-orang rakyat pun, orang biasa pun, you kena steady. Alright, bukan suruh kita lawan mereka, namun kita ni kena steady. Akal kena berfungsi sikit. InsyaAllah mudah-mudahan kita tak tertipu. Sebabnya orang-orang berilmu ni lah yang nak menipu kita pun. Tengok macam dia nak tipu. Dia corner daripada sini. Padahal daripada sini, main tangan ni lah. Dia punya corner. Dia pusing. Beratlah. Kacau. Kan? Orang panggil apa? Sakit kecil hati pula. Jangan corner macam keling, faham tak? Jangan corner macam. Direct bagi orang mudah faham. Apa-apa cakap pun, cerita bagi orang mudah faham. Faham tu. Allahu Akbar. Silakan Tuan Adam. Tak ada apa kot. Ni tengah layan jam ni kat Kanok ni. Teruk ni. Okey, terima kasih. Sebab sudi naik apa, insyaAllah sahabat-sahabat semua. Jadi kita ni, dunia kita sekarang semakin mencabar. Okey. Jika dulu kita dijajah oleh British, dijajah oleh Jepun, Belanda. Namun jangan ingat, zaman kita tidak ada penjajahan. Dia ada satu lagi penjajahan lebih dahsyat. Sebab apa? Jepun kita boleh nampak muka Jepun dia. Kita boleh nampak dia bukan Islam. British pun sama, kita nampak muka dia adalah muka-muka daripada Eropah. Dan juga mereka bukan Muslim. Namun penjajahan minda yang dibawa oleh PAS sangat-sangat berbahaya dengan ustaz-ustaz sekali dia angkut. Hampa jangan main-main. Tadi bukan apa Pak Bius. Sebab biasa dengar pencerahan daripada Pak Yus kan. Ya. Tapi tadi tengok PU. PU ni kira macam bukan seluang punya level ni. Ni level-level VIP ni kan. Itulah. Biasanya seluang-seluang ni hujannya kita dah biasa dengar. Ini dah alang-alang PU ada kita nak dengar juga. Tapi bukannya dari sudut agama. Dari sudut politik. Bagaimana politik yang diamalkan oleh PAS ni yang menunggang agama ni, kita nak tengok pandangan dia. Adakah pandangan PU ni jujur ataupun tak jujur? Tapi nampak tadi macam kona-kona juga. Itu yang rasa macam alamak. Tu yang saya cakap, takkan PU macam mana pula saya kata? Takkan PU jawab macam ni? So, siapa bosan? Dia kata, PU jangan macam ni, PU jangan macam ni. Kita mengharapkan sesuatu hujah yang best. Saya nak banding PU dengan CEO Pemuda PAS. Chief of Pemuda PAS. Budak PAS tu. Chief of Pemuda PAS lebih sedap, bijak dan tepat penerangan dia. CEO Pemuda PAS. Dia ada kat sini. Hafiz. CEO Hafiz Pemuda. Dia tukar nama dah. Siapa kenal? Dia pernah masuk, saya pernah ambil dia punya video dia, live tu, saya ambil potongan bersama dengan dia. Punyanya, hujah dia tu best. CEO PAS. CEO Pemuda PAS, nanti dia tukar nama dia Hafiz. Hafiz ke apa nama dia? Dia tu pun tukar nama. Saya kenal. Yang tu, lebih best. Saya syok. Saya pun boleh steady, relax. Sebab tak kena. Pergi ya. Betul ke macam ni? Dia simple. Kita betul ataupun salah, kita tetap kebenaran. Kita bawa. Pergi je. Kita tak payah kena sebab nampak fake. Faham tak? Jadi kepada orang-orang yang berilmu, yang ada tauliah apa semua, jangan jadikan tauliah kita tu sopa macam ni lah, doktor. Kan? Dia cakap bahasa medik. Tuan Adam. Doktor cakap bahasa medik. Kita tak tanya lah bahasa medik, kita bukan faham. Lah apa dia cakap, anggut jalan. Kita tengok, mereka ni, mereka cakap sebab dia tak nak kita faham. Dia nak beritahu, I'm a medic, I'm a doctor. Dia nak beritahu itu. Dah, you buat benda yang simple bagi aku faham. Dia Pak Yus, mujurlah
mujurlah doktor ni Pak Yus, dia profesional. Bermaksud kalau doktor tu katalah doktor tu walaon yang datang ni kata kalau UMNO totok. Dia tu, ini UMNO totok ni cantik ni, aku injek kasih 3 dos. Maksudnya dia tidak menyeleweng dan dia tidak menyalahgunakan ilmu dia hanya because kerana kepada berbeza ideologi politik. So kita mengharapkan profesional-profesional agamawan ni pun bersikap yang sama. Yang mana bukan disebabkan berbeza agenda politik ataupun ideologi politik, dia manipulasi dalil ikut sesuai tekak dan nafsu dia je. Macam inilah kepada ustaz-ustaz, kami tahu ustaz hafal tu hafal ni. Yang ustaz hafal tu kami hafal ke tak? Mudah je, ustaz tu bagi maksud. Apa dia? Betul? Tu pada maksud. Dia senang. Kami nak masuk dia. Istilah pun kami tak tahu. Kami bukannya ahlinya, tapi kami nak belajar. You sengaja nak bagi kita faham ke you nak bagi kita benim? Nampak tak? Ayat sana, ayat sini, ayat sini. Aku tahu kau nak abang kata hampa tu mengapai. Aku tahulah. Tapi apa dia? Apa dia? Bagi tahu tu. Okay? Jangan tunggang jauh sangat. InsyaAllah. Okay guys. Bawah tu semua macam mana dengan perkongsian kita? Petang ni semua, korang semua okey. Dapat sesuatu, belajar sesuatu. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian kita bermanfaat dan berwaspada kepada ustaz-ustaz PAS. Please. Be too simple dan be too right. Jadi orang yang benar. Rasa letih kalau nak pusing. Macam ni Ustaz PAS dengar ni. Anda kata rasa letih, nak pusing, nak jaga PAS. Buat macam aku, keluar tu ya. Simple. Lama mana kita nak jaga benda, nak tegakkan benda yang basah. Letih tu. Aku pernah rasa benda tu. Aku nak jawab macam ni, mereka buat lagu ni. Aku nak jawab. Punya kita nak jaga PAS ni sampai kita gadai agama kita. Jangan macam tu. Lah ni hang rasa letih. Ustaz PAS, hampa letih. Dah hampa tak payah nak jaga. Hampa jaga Islam sudah. Hampa jaga orang ni. Kita nak keberkatan daripada Allah. Yang tu ya. Allahu Akbar. Okey Pak Yus, saya gerak dulu. Baik, terima kasih. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum. Allahu Akbar. Kan? Islam tu mudah. Tak payah susah-susah. Pusing sana, pusing sini. Rugi masa macam tu kan. Terima kasih. I love you. Semoga diberi hidayah. InsyaAllah. Jom maghrib dulu. Jom. Tak apa mak saya. InsyaAllah mak saya. Hampa tak aci main mak. Tak aci yo. Hampa memang tak patut buat macam tu kat saya. Tadi kita ada beritahu kat PU kan, setting untuk isu yang situasi tentang isu bab Syiah tadi. So mudah-mudahan PU uruskan lah. Nanti kita boleh sama-sama. Hai. Allah Akbar. Sayang. Kalau kita kena merata-rata daripada kita ni orang yang patut mendapat. Pak Yus rakam ke apa? Rakam. Kau semua rakam? Siapa rakam? Siapa rakam kau rakam? Siapa yang rakam kau rakam? Ni tak depa. PU tak jawab apa lagi. Bawah terbaik PU ni apa? Bagilah dia jawab betul-betul jawapan je ni. Ni dengar baca ayat-ayat dah macam-macam dah. Apa dah? Ana mereka. Okey guys. Dah pukul 7.24. Setakat dulu lah kita jumpa lagi pada live yang seterusnya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Bye bye.